Penghargaan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru pembimbing Puan Nurul Azhar yang telah memberi tunjuk ajar dan bimbingan dalam menjayakan projek PBL. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada ibu bapa yang telah membantu saya. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah banyak menyumbang idea-idea yang membantu saya dalam proses menyiapkan tugasan ini. Penyataan masalah. Industri pertanian Malaysia merupakan salah satu industri penting yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Berikutan itu, penggunaan baja kimia digunakan secara meluas dalam bidang ini bagi meningkatkan pengeluaran tanaman dalam skala besar untuk memenuhi permintaan dari dalam negara maupun luar negara. Penggunaan baja kimia secara tidak terkawal boleh menyumbang kepada kerosakan alam sekitar yang boleh menjejaskan kesihatan manusia dan juga hidupan lain. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan baja kimia yang berlebihan boleh menyebabkan nilai pH tanah menjadi berasid dan kurang subur. Ini menyebabkan nutrien dalam tanah kurang berkualiti. Selain itu, penggunaan baja kimia yang berlebihan juga boleh mencemarkan sumber air. Bukan itu sahaja, ia juga boleh menyebabkan tumbuhan pokok terbantuk dan boleh mengakibatkan akisan tanah. Air sekali, kandungan toksik dalam tanah boleh mengganggu keseimbangan ekosistem. Pengenalan. Setelah mengetahui kesan penggunaan baja kimia yang boleh mempengaruhi keseimbangan ekosistem, saya menjanakan idea untuk menghasilkan baja kompos dengan menggunakan sisa makan buangan yang mudah didapati di dapur. Sebagai contoh, sayur-sayuran, buah-buahan, malah najis sayur pun boleh digunakan. Baja kompos dapat dihasilkan selepas bahan organik tersebut mengalami proses penguraian dan pengkomposan. Saya hanya perlu menambahkan air bagi memastikan pengucaran yang sempurna dengan menggembur campuran secara berkala. Baja kompos yang kaya dengan nutrien dan mesra alam amat sesuai digunakan untuk menanam apa-apa sahaja tanaman kerana baja kompos tidak mempunyai bahan toksik. Kajian penggunaan baja kompos. Baja kompos yang saya hasilkan dengan menggunakan bahan organik mempunyai banyak faedah berbanding baja kimia. Pertama sekali, baja kompos ini sangat mudah dihasilkan dan tidak menggunakan kos yang tinggi kerana bahan tersebut mudah didapati di dapur. Selain itu, baja kompos yang saya hasilkan menyediakan unsur hara pertumbuhan tanaman dan tidak mengandungi zarah yang membahayakan kesihatan, malah meningkatkan mikrobia dalam tanah. Proses penghasilan baja ini 100% semula jadi, selamat digunakan dan tidak membawa sebarang kesan buruk jika digunakan secara berlebihan. Akhir sekali, tanaman yang ditanam menggunakan baja kompos akan tumbuh dengan subur, hidup lebih lama, hasil lebih tinggi kerana baja kompos memberi kesan baik terhadap tanaman dalam jangka masa yang panjang. Bahan-bahan: botol plastik, air, tanah hitam, kulit bawang, kulit telur. Proses pembuatan. Pertama, sediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti botol plastik, air, tanah hitam, kulit bawang dan kulit telur. Langkah kedua, masukkan tanah ke dalam botol plastik dan diikuti dengan kulit telur sebagai lapisan pertama. Langkah ketiga, siram dengan air sehingga lembab. Langkah keempat, timbuskan kulit telur dengan tanah, kemudian masukkan kulit bawang sebagai lapisan kedua. Langkah kelima, siram dengan air sehingga lembab. Langkah keenam, ulang langkah 2 hingga 5 sehingga semua sisa-sisa makanan dimasukkan. Langkah ketujuh, masukkan tanah sebagai lapisan terakhir. Pastikan baja kompos disiram sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Langkah ke-8, tutupkan botol plastik dengan plastik dan disimpan sehingga beberapa minggu atau sebulan. Kelebihan baja kompos. Baja kompos mampu meningkatkan keupayaan tanah untuk menampung air dan nutrien dalam tanah dengan lebih cekap. Ia juga sangat berguna terutamanya kepada tanah berpasir yang mudah hilang nutrien dan tidak dapat menahan air semasa hujan lebat. Selain itu, baja kompos juga membentuk persekitaran yang bermanfaat. Baja kompos melepaskan nutrien secara perlahan-lahan dan sistematik. Baja kompos akan mengurai nutrien dalam tanah secara perlahan-lahan dan ini akan menjadikan tanaman menerima nutrien semula jadi. Justru, baja kompos juga tidak akan membakar atau memusnahkan tanaman. Baja kimia yang digunakan secara berlebihan akan menyebabkan kemusnahan dan kerosakan terhadap tanaman. Perkara ini tidak akan berlaku kepada baja kompos kerana ia melepaskan nutrien ke dalam tanah. Oleh itu, baja kompos amat digalakkan untuk mengekalkan kesuburan tanah yang jitu dan perkembangan tumbuhan yang lebih baik dan selamat. Kesimpulan, saya amat bersyukur dapat menyelesaikan projek pembuatan baja kompos. Projek ini banyak memberikan kesan positif kepada saya. Melalui projek ini juga, saya dapat mengetahui pelbagai maklumat penting tentang baja kompos.
Seterusnya, saya dapat mengenal pasti kesan baik dan langkah-langkah berkaitan dengan baja kompos ini. Oleh itu, saya berharap baja kompos digunakan secara berterusan. Hal ini dikatakan demikian kerana baja kompos membekalkan nutrien dan dapat menggantikan baja kimia yang memberi kesan buruk kepada tanaman, tanah dan ekosistem semula jadi.